Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Apik Chelsea 4049 dengan sumbangan RM15 dengan komennya dia bagi emoji sedih-sedih. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Converto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Sedih guys, menangkap gila chapter 1008 ni guys. Kat sini bermaksud Kuma memang seorang yang penyabar tahap dewa punya lah. Yelah, lepas satu problem yang datang, dan problem tu pula bukan problem yang cikai-cikai, bukan kecil-kecil. Ianya melibatkan kematian, macam kematian bapak dia, kematian mak dia. Yang latest Genie pula kan, yang bapak dia tu tak tahan tu, yang mak dia tu aku tak lepas betul lah. Tu panel tu di mana disorotkan bapak dia, betul dengan mak dia, betul dengan ada Kuma kat depan dia orang tu kan. Kita boleh tengok Kuma masa tu macam ni apa ni, bengal ke gelang ke, syoknya main dengan ni. Tengok sedih tu, kesian dia tengok Kumar punya family. Lepas tu bapak dia pula tengah, yelah dia dah macam mana cerita, tengah sedih gila lah kan, mak dia mati. Lepas tu bapak dia cuba nak ceriakan dia, tu bapak dia pula kena tembak bapak kan. Lepas tu bukan sahaja tu je yang Kumar kena hadapi, dia diuji lagi dengan tempat tinggal dia pula, which is Sorbet Kingdom kan, yang selalu mendapat ancaman daripada world government kan. Sebelum dia dah lepas daripada God Valley tu pun kena ambil kira juga. Bukan mudah-mudah tu, sampai apa Ivankov ke siapa bagi tahu kan, yang sebelum ni dah ada dah tournament macam ini kan, dari berapa orang penduduk pulau tu seorang pun tak terselamat. Korang ingat korang boleh lepas ke? Bermaksud Kuma bakal haiwan rabbit buruan kan. Tapi Alhamdulillah lah terlepas daripada situ. Tapi sampai ke Sorbet Kingdom ni pula pun uji. Dan walaupun dah selesai masalah tu dulu, nyata chapter yang lepas King Bekori dia datang balik dengan buat kekecohan yang mungkin kali ni lebih dahsyat. Sebab dia dah tahu dekat dalam Sorbet Kingdom tu ada orang yang tak boleh tandingi dia kan, boleh lawan dia. Dan dia pun kena berhati-hati jugalah. Lepas ni takut freedom fighter tu datang lagi kan. So mungkin lah dia punya army dia ke dipertingkatkan, ataupun dia punya networking dia bertambah lagi ke kan, nak tambah supaya dia punya kingdom dia tu lah yang bakal dia tahtai. Tidak akan digulingkan lagi kan. Dan sekarang Kuma juga perlu hadapi dan atasi masalah anak angkat dia, which is Bonnie, yang mewarisi penyakit yang sama macam Genie. Jadi macam biasa, lepas saja kita review chapter terbaru, jom kita predict sikit what will happen in the next chapter. Alright, yang pertama, aku merasakan yang chapter ni masih lagi akan diteruskan dengan flashback Kuma ini, dan tajuk atau title untuk chapter 1099 aku rasa bertajuk mungkinlah Kuma's Sacrifice, ataupun pengorbanan Kuma. Dan satu lagi, kalau benda ni tak berkaitan dengan Kuma, mesti dia akan ada kaitan dengan Monkey D. Dragon. Sebab apa aku cakap Dragon? Sebab beberapa chapter Oda tunjukkan yang Dragon ni kan macam karakter yang tak berguna. Tapi aku tahu ini hanyalah helah untuk Oda untuk buat kejutan kepada kita pasal karakter Dragon ni. Sebab dulu pun kita dah ada banyak karakter yang awal-awal kan hanya nampak macam bodoh dan tak berguna kan. Contohnya siapa tau? Itulah si Cengeng Kozuki Momonosuke itulah kan. Aduh, semak betul lah. Nampak dia masa dekat Zou tu pening, masa dekat Dressrosa pening, balik ke tempat kau kat Wano tu pun pening. Dah sampai bertukar, kat situlah nampak dia berguna sih kan. Dulu Momonosuke ni seorang budak yang suka-suka nangis-nangis kan, takut untuk hadapi apa-apa saja musibah yang ada kat depan ni kan. Tapi dengan sekali twist sahaja, Oda telah buktikan kepada kita yang Momonosuke ni bukanlah karakter yang tak berguna dan sampah. Cuma Oda just nak main dengan emosi kita dulu. Lepas tu baru dia tunjuk siapa Momonosuke yang sebenarnya kan. Kita boleh tengok masa lawan dengan si Ryokugyu tu kan. Berani pula Mamat tu nak lawan dengan Admiral kan. Sebelum ni terketar-ketir, tapi kali ni Oda dah upgrade dia punya. Itulah yang aku cuba maksudkan. Mungkin Dragon ni pun macam gitu juga, nampak macam dia tak berguna kan. Sampai ada lah orang buat poster, habis tu viral juga dekat Twitter, kat grup WhatsApp kan. Diorang tunjuk, diorang bagi tahu bahawa Monkey D kan tak guna kan. Monkey bukan Monkey D Dragon, tapi bapak tak berguna. Lepas tu menjadi sahabat pun tak berguna. Menjadi leader pun tak berguna. Berapa lama kau nak tunggu
macam gitulah kan. Tapi aku rasa di sanubari aku ni dapat merasakan yang mungkin Oda tengah prepare something gila-gila punya, besar punya dewa tahap kekuatan dragon ni. Oda please, Eiichiro Oda, itu bahasa Cina. Aku harap sangatlah Oda ni kan, dia buat karakter dragon ni sehebat alam lah kan, sehebat gila-gila lah, sampaikan apa kecut si tu world government tu kan. Dan sebenarnya aku yakin yang dragon pun akan sama macam ni, sebab ni dragon kot, bapak kepada Luffy, dan dia pula adalah orang yang sangat dihypekan oleh ramai fans One Piece. Jadi sudah pasti, ni bukan sudah pastilah sebenarnya, aku rasa sudah pasti macam gitu kan. Oda takkan kecewakan kita begitu sahaja. Mesti ada alasan yang munasabah kenapa Monkey D. Dragon jadi macam ni. Dan harap-harapnya Dragon tolonglah beraksi. Aduh, janganlah asyik peluk tubuh je kan. Buktikan dekat kita ni yang kau memang seorang yang berguna dan sepadan dengan gelaran kau tu. Come on, Dragon kot kan. King pun dah keluar kan, Dragon bila lagi. Seterusnya di chapter lepas ni juga, Kuma maybe akan berjumpa dengan Vegapunk, sebab kita tahu yang Kuma sememangnya sedang mencari jalan untuk menyembuhkan Bonnie. Dan bila Kuma tahu yang Vegapunk orang yang sangat cerdik dan pakar, mungkin Kuma akhirnya membuat keputusan untuk mencari dan menjumpai Vegapunk lah kan. Ataupun adalah karakter-karakter dalam One Piece ni, doktor-doktor yang lain macam Dr. Hiroluk ke Dr. Kureha kan, yang bersesuaian dengan penyakit macam Vegapunk ni. Yalah, aku pun rasa macam ke arah itulah kan. Betul ke mana lagi kan, yang kita tahu Kuma ditransformkan menjadi cyborg kan. At some point in time dekat dalam Kuma punya flashback ni, mesti Kuma akan berjumpa juga dengan Dr. Vegapunk ni kan. Tapi itulah, ni tidak menolak kemungkinan juga. Mungkin dia mencari orang-orang macam Dr. Hiroluk dan Dr. Kureha kan. Chopper tak ada lagi masa tu. Tapi itulah, kena tengok jugalah dari segi geografinya One Piece ni kan. Tengok macam mana dekat ke jauh ke dia punya pulau tu kan. Dia punya bukan pulau, dia punya lautan tu kan. Selain dari Vegapunk, aku pun nak tahu macam mana Kuma ni boleh join Shichibukai. Dan yes, memang betul Kuma semestinya akan join Shichibukai ini selepas dia diubah menjadi cyborg. Tetapi yang masih menjadi pertanyaannya, kenapa Kuma dipilih atau dia sendiri yang join Shichibukai ni, sedangkan dia pun bukan dipandang oleh Marine pun. Ditambah Saturn pun yang merupakan Gorosei pernah kata yang orang macam Kuma ni sepatutnya dimatikan. Dan itulah, aku pun nak tahu juga macam mana Kuma ni punya pirate ya. Sebab sebagaimana kita tahu, Shichibukai ni adalah lanun proxy milik Marine, yang mana dorang ni menjadi anjing kepada world government. So dorang ni adalah lanun. Tapi si Kuma ni bukannya lanun. So kita nak tahu juga, mungkin dekat dalam flashback chapter 1099 nanti, yang mana aku rasa masih lagi stay dalam flashback milik Kuma ni, mungkin pada masa tu akan ada diceritakan berkenaan dengan penubuhan lanun milik Bartholomew Kuma ni sebelum dia di-appoint menjadi Shichibukai. Sebab sebagaimana kita tahu, kalau kita tengok lah betul cerita si Ace tu kan, sebelum-sebelum ni, kalau kau tak tengok lagi cerita Ace, korang kena tengok video aku yang menceritakan story of Ace kan, macam mana keluar daripada Goa Kingdom tu, pergi bersafar berkelana kan sampai at some point in time dia berjumpa dengan Deuce kan. Lepas tu dia buat dia punya spade pirate dia sendirilah kan, dan kemudian dia dilamar oleh pihak Marine untuk menjadi salah seorang daripada anggota Shichibukai. Sebab apa dia dapat? Sebab dia adalah lanun. Tapi Bartholomew Kuma ni, dia bukannya lanun pun, dia adalah orang kata father paderi yang duduk dekat dia punya gereja tu dan sembuh-sembuhkan orang. Lepas tu macam mana dah dia nak boleh jadi Shichibukai pula, dan Shichibukai punya position tu perlu dilamar oleh pihak Marine terlebih dahulu. Tapi itulah, aku rasa mungkin juga akan diceritakan macam mana si Kuma ni dia boleh menjadi lanun, macam mana the formation of lanun dia, dan macam mana dia dapat tahta sebagai Shichibukai itulah. Dan selain Kuma, masih tak menolak kemungkinan juga yang flashback Bonnie juga mungkin akan ditunjukkan, sebab Bonnie pun dah dikonfirmkan oleh seorang doktor yang nyawanya hanya tinggal 5 tahun macam tu je lagi. Tapi kenapa Bonnie sehingga sekarang masih hidup? Dan yang lebih menariknya, bagaimana dia dapat makan devil fruit, sedangkan dia sendiri pun tak boleh keluar dari gereja dia tu kan, sebab dia langsung tak boleh terkena cahaya matahari ataupun cahaya bulan. Jadi harapnya perkara yang ini juga akan diungkapkan oleh Oda
pada chapter yang seterusnya. Dan satu lagi berkenaan dengan bagaimana jugalah Bonnie ni boleh ada pirate dia yang tersendiri. Sebab dalam chapter 1098 ni dan juga 1097 ke ataupun previously yang menceritakan pasal Kuma dengan Genie tu kan, aku rasa dalam chapter yang sebut pasal Genie itulah kan, kita boleh tengok rupa-rupanya orang yang menjadi pembantu ataupun crewmate untuk Bonnie ni adalah orang yang sama yang berada dekat Pulau Sorbet Kingdom tu lah. Dan seterusnya aku masih berharap yang dalam flashback Kuma ni akan menceritakan tentang sedikit kehebatan dan kekuatan Monkey D. Dragon. Sebab sekarang memang ramai dah yang agak kurang suka dengan Dragon ni. Jadi inilah masa dia untuk Oda buktikan kepada kita yang Dragon ni sememangnya seorang karakter yang sungguh luar biasa. Dan tentunya kita juga nak tahu bagaimana Dragon adalah orang yang sangat dicari oleh world government. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Tapi sebelum tu, jom kita baca sikit ni komen daripada Hafiz Zaini. Sedikit pandangan Bro Kimi, saya rasa Kuma yang serap penyakit Bonnie dan Dragon minta bantuan Dr. Vega Pang untuk hilangkan penyakit itu dengan jadikan Kuma sebagai cyborg. Wah, menarik. Seterusnya daripada MK Fahmi, aku rasa penyakit yang Genie ini disebabkan hubungan antara raja dan hamba. Disebabkan penyakit itu, Celestial Dragon tak nak tempat mulia Holy Land ada sebarang wabak, jadi mereka hantar balik Genie tanpa membunuhnya untuk elak wabak itu merebak di Holy Land. Seterusnya daripada Amir Haziq, bang, ada kemungkinan tak Satun bagi Bonnie makan Devil Fruit untuk di skip umur 10 tahun, tapi sebagai ganti Kuma kena jadi orang suruhan world government. Yang pasal Devil Fruit Bonnie mungkin bila di skip umur 10, badan dia yang dewasa dapat menghilangkan penyakit itu. Just my 2 cents. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini, and see you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi